Sebenarnya fenomena yang beratur ni bermula tahun 2010-2011. Pada awalnya customer Farida mereka bermalam di butik sebab kita bagi beri nama giliran bermula jam 8 pagi. Tapi benda tu bukan di atas arahan pihak Farida untuk bermalam di sana, tetapi fanatiknya mereka. Nanti saya akan cerita kenapa fanatiknya mereka terhadap tudung Farida. So mereka bermalam. Jadi untuk kami pun tak nak tengok customer kami. Of course kami menjaga customer kami yang sangat kami hargai dan kami tak nak mereka bermalam di hadapan butik. So kami tukar sistem bagi nama pada sebelah petang. Okey. Bila tukar sebelah petang, so tiada lagi tidak dibenarkan untuk bermalam di kaki lima di depan butik. Okey, jadi bila sebelah petang, mereka boleh datang sesuka hati mereka dan berkumpul dan ambil giliran untuk beratur, untuk dapatkan nombor giliran. Okey, itu sebenarnya proses. So bila mereka dah ambil nombor giliran, keesokan harinya baru mereka dapat beli tudung. And then nombor giliran adalah terhad. So berlakunya pada hari tersebut, sebenarnya kami expect dalam lebih kurang 1,000 orang datang. Dan kami menyediakan rela dan juga pihak keselamatan hampir 20 orang termasuk rela. Memang setiap kali kami keluarkan tudung baru memang ada pegawai keselamatan termasuk rela untuk menjaga. Dan termasuk juga staff kami masa tu ada 30 orang, seperti mana yang didakwa dalam Facebook, pihak Farida tidak sediakan keselamatan, tidak ada staff yang cukup. Pada saya itu sangat tidak betul. So video tersebut yang berlaku sebab itu adalah merupakan marketing kami untuk berkongsi kemeriahan Farida. Dan jangkaan kami hanya 1,000 orang datang, tapi hari tersebut yang datang lebih 2,000 orang. Dan pada awalnya mereka beratur secara proper, secara baik. Dan mengikut perjalanan, nombor akan diagihkan bermula jam 5 petang. Tetapi daripada pukul 12 lebih, mereka dah mula berkumpul dan mereka mula memasuki barisan. So isu yang mengatakan pihak Farida saja mencampur adukkan lelaki dan perempuan itu adalah di luar kawalan kami. Saya bagi contoh, sekiranya kita nak beli tiket movie ataupun kita nak beli nasi lemak beratur for example, memang tidak diasingkan lelaki dan perempuan. Sebab situasi untuk beli tiket movie adalah mereka tidak berebut-rebut. So kami dah asingkan, kami dah letak tali, dah letak rela, memang di luar jangkaan kami, di luar kawalan kami. Peminat mula bertindak agresif dan merempuh. Dan untuk pengetahuan semua, sehinggakan cermin pintu bank CIMB di sebelah butik Farida retak. Dan berlaku kejadian pipe air depan tu pecah, vending machine pun boleh jatuh. Memang terlalu di luar jangkaan kami. So itulah puncanya bercampur lelaki perempuan. And then berkaitan dengan isu pertandingan video tersebut, itu adalah aktiviti yang dilakukan oleh pihak Farida setiap kali kami keluarkan. Sebab itu kami offer hadiah melebihi RM10,000. So that's the way pihak Farida nak appreciate kita punya fans. And then kami sebenarnya tak jangka, di luar jangkaan kami, video situasi tersebut sampai tahap sedemikian. Pelakon Fizo Omar kecewa dengan tohmahan dan hinaan yang dilemparkan segelintir individu terhadap isterinya Mawar Abdul Karim gara-gara tidak berpuas hati dengan rekaan tudung Farida. Fizo atau nama sebenarnya Wan Hafizul Wan Omar berkata, sebagai suami dan ketua bahagian pemasaran Farida Global Resources, dia berhak untuk bersuara bagi menjelaskan tuduhan yang boleh menjejaskan imej dan kredibiliti isterinya serta perniagaan mereka. Fizo Omar ditemui pada sidang media di Putrajaya bagi memberi penjelasan isu viral serangan Farida Sweet Love di butik tudung itu. Katanya mereka hanya menjangkakan 1,000 orang yang datang pada hari kejadian, sebaliknya lebih 2,000 orang. Difahamkan pelanggan mula berkumpul pada 12 tengah hari dan 3 jam kemudian keadaan menjadi tidak terkawal apabila ada kumpulan yang bertindak agresif. Sebenarnya proses di Farida kami bergantung, katalah tudung yang limited keluar contoh 1,000 helai contoh.
Tetapi hari tu yang ambil number pun dah 1,000. So satu number hanya dapat satu helai tudung sebagai contoh. Tetapi kalau tudung tu keluar 2,000, yang ambil number pada hari tersebut keluar 1,000 number, so satu number dapat beli 2. So itulah situasi yang berlaku di Farida. Okay. So satu nombor adalah sangat limited untuk dia beli tudung. Kebiasaan 2 hingga ke 4 helai. Dan macam hari tersebut 4 helai sahaja boleh beli. So untuk pengetahuan semua, yang beratur di situ kebanyakan adalah reseller ataupun ejen-ejen kami. Saya boleh katakan 80% ada. 80 ke 90% adalah ejen. Sebab tu you nampak ada budak-budak lelaki, ada mereka yang tak pakai tudung Farida. Sebenarnya kami berkongsi rezeki dengan mereka. Mereka ambil tudung tersebut, mereka beli tudung tersebut dan mereka kembali menjual di dalam Facebook mereka. Dan isunya yang dibayar bukan Farida yang membayar, tetapi pihak, katalah saya nak 10 helai tudung. Tapi saya pergi seorang, satu number saya dapat. Sebab satu number hanya satu orang boleh dapat satu number sahaja. Dan satu number hanya boleh beli 4 helai. So saya kena bawa 2 orang ataupun 3 orang. Dan ada sesetengah ejen reseller dia bawa sampai 10-20 orang. And then pada hari tersebut saya difahamkan number pada hari tersebut boleh mencecah sehingga RM80 satu number. So kalau you tak nak beli tudung, you pergi ambil number dan you boleh jual number. Dan itulah selalunya berlaku di butik Farida setiap kali keluaran terbaru.